Kemeriahan Ramadan di negeri Cik Siti Wan kembang. Tiga saudara seagama membanting tulang menjaga kesucian masjid dan menyebar keharmonian Islam. Dan Ramadan bagi penghidap diabetes. Akmal mula mengidap penyakit diabetes ni sejak umur 8 tahun lagi. Tumpat Kelantan terkenal dengan masakannya yang unik dan enak. Bazar Ramadan Terapung yang terletak di Pantai Suri Tumpat membuka lembaran baharu di bulan Ramadan kerana ia pertama kali diadakan di sini. Faridah Muhammad, 56 tahun, antara peniaga yang buat pertama kali menyertai bazar ini, menyediakan pelbagai juadah berbuka puasa. Bazar yang bermula sekitar jam 4 petang ini telah mengujakan pengunjung untuk datang ke sini mencari juadah. Ramai pengunjung yang datang pada hari pertama menyambut puasa walaupun hanya 5 sampan yang berniaga. Wah, istimewa. Ada bakul dan tangkai saya. Sebenarnya inilah kali pertama mungkin saya rasa di dunia pasar terapung bulan Ramadan di tempat ini. Sebelum ini memang pasar terapung ini diadakan pada setiap musim cuti, iaitu pada hari Jumaat. Tapi ini kali pertamanya diadakan pada bulan Ramadan. Saya datang sini, saya beli kerabu nipah. Istimewa. Walaupun tak pernah makan, tapi ada kawan-kawan yang beritahu pasti sedap. Kerabu nipah antara makanan yang unik dan jarang ditemui. Lantaran itu kami ingin melihat bagaimana kerabu nipah dihasilkan. Dari Pengkalan Kok yang berhampiran Bandar Tumpat, kami menaiki bot untuk menyusuri muara Sungai Kelantan menuju ke kampung Pantai Timun. Dalam perjalanan menuju ke kampung tersebut juga, kami melihat beberapa buah kampung terpencil yang dibina di atas pulau-pulau kecil yang terbentuk dari delta sungai ini. Bagi penduduk yang tinggal di pulau ini, mereka mengharungi kehidupan yang mencabar khususnya pada hujung tahun ketika musim tengkujuh di mana mereka akan berhadapan dengan bah besar. Setibanya kami di sini, kami menikmati kedamaian dan keindahan kampung ini walaupun hanya terdapat 5 buah rumah sahaja di atas pulau yang kecil ini. Faridah, seorang ibu tunggal yang gigih menyara 8 orang anak dengan berniaga. Untuk menghasilkan kerabu nipah, setiap hari dia akan mencari bunga dan buah nipah di tepi sungai. Tidak sukar bagi Faridah untuk mendapatkan bunga nipah kerana pokoknya tumbuh meliar di tebing sungai di hadapan rumahnya. Batang bunga nipah ialah bahan utama untuk menghasilkan kerabu. Kulitnya dibuang untuk mendapatkan umbut dari batang tersebut. Selain itu, buah nipah yang masih muda juga sesuai dijadikan kerabu. Isi buah nipah yang masih muda dan lembut diasingkan dari kulitnya. Isi dia tu? Isi. Kita ambil yang isi ini yang ini je ke atau semua ni? Semua. Ini dipanggil apa ni kak? Buah. Mari
Setelah diracik halus, buah dan umbutnya direbus selama 2 jam untuk menghilangkan rasa kelat. Sedap lah. Apa tak? Buat sedap orang beli sekali, nak mai beli pula. Pasal pak orang apa? Bewah, dia besok kita tepuh dengan Kak Dah. Apabila orang tahu kat, dia ambil nombor telefon ke apa, dia telefon marilah. Nak tepuh masuk ni. Itulah. Okey. Inilah rupa dia pucuk dan juga bunga nipah yang telah direbus selama 2 jam. Dia perlu direbus selama 2 jam bagi memastikan ia betul-betul lembut, kemudian diramas macam inilah. Kak nama apa ni? Zaleha. Ha? Zaleha. Zaleha. Macam Cik Zaleha buat ni. Dia sebenarnya dia picit ni untuk mengeluarkan air dia sebab ada getah dia. Kalau tidak, dia akan menghasilkan rasa kelat terhadap kerabu yang dihasilkan. Kena pegang betul Jika nipah direbus kurang daripada 2 jam, ia akan menjadi kuning dan agak liat. Boleh pula kita buat nanti. Membuat kerabu nipah ini tidak semudah yang disangkakan. Ia mempunyai banyak ramuan yang perlu disediakan, antaranya bawang besar, santan, ikan segar, budu, kelapa goreng atau kerisik, cuka dan gula. Bahan ini diadun dan kemudian barulah nipah rebus digaulkan sehingga sebati. Bulan Ramadan orang tempah ya. Berapa? Soho lah. Kat Bunipah ni bulan puasa. Ramai orang. Ramai orang. Kelantan lah makan. Orang luar-luar pun makan juga dah. Setelah siap, kerabu dimasukkan ke dalam bekas untuk dijual. Sementara itu, anak-anak Faridah menyediakan sampan yang biasa digunakan ibu mereka untuk berniaga. Kebiasaannya, ibu mereka memulakan perniagaan sekitar jam 4 petang dan ketika itu panas matahari masih membahang. Oleh itu, anak-anaknya menyediakan bumbung untuk keselesaan ibu mereka. Anak-anaknya ringan tangan dengan menolong mengangkut semua barangan jualan ke dalam sampan. Sampan ialah satu-satunya kenderaan yang digunakan oleh penduduk di sini kerana tiada jalan raya di kampung ini. Ada yang besar. Dalam 4 kilometer boleh. Berapa lama begini? 35 minit. Ya. Sebagai tulang belakang keluarga, Faridah melakukan semua kerja untuk membesarkan anak-anaknya dengan sempurna. Ketika tiada bazar Ramadan, Faridah hanya mengambil tempahan kerabu untuk majlis kenduri kerana kerabu nipahnya tersohor di sekitar tumpat. Menjelang jam 4 petang, peniaga bazar Ramadan terapung ini sudah bersedia untuk memulakan perniagaan mereka dan sudah ramai pelanggan yang menunggu. Boleh beri kebaikan kepada para peniaga kecil di kawasan pulau-pulau yang berada di kawasan tumpat dan juga kawasan sekitar ini. Dan juga kita mengharapkan supaya selepas daripada ini boleh menarik lebih ramai lagi peniaga. Bazar terapung ini baru saja bermula pada tahun lalu dan kebiasaannya diadakan pada setiap hari Jumaat. Hari kedua ni ada permintaan lain.
Macam mari kita memula buka, jadi kita pun tak tahu dengan keadaan suasana. Jadi dengan pelancong tu bagi kita rasa okey lah. Ada sambutan lah. Tak ada benda nak makan, luar kedai, minta ada colek, kadang-kadang colek buah, kadang-kadang colek ayam. Biarpun hari pertama bulan puasa, Bazar Ramadan Wakaf Baru kelihatan meriah. Difahamkan Bazar Ramadan ini antara yang terbesar di Kelantan dengan jumlah peniaga melebihi 200 orang dengan pelbagai juadah. Sebenarnya bukan senang sampai tupak sotong ni pada bulan di luar bulan puasa. Tapi bila kita ni bulan puasa, macam-macam kuih, makanan yang menyelerakan kita senang lapar. Kemedahan bazar ini dilihat ketara dengan susun letak peniaga yang terancang dengan pembahagian produk jualan. Teruja kami melihat peniaga muda dengan pakaian seragam menyediakan pelbagai jenis minuman yang menjadi kegemaran pelbagai lapisan masyarakat. Peniaga ni tak nama apa? Akak jual akak warisan dan air paper bag lah dalam bocor ya. Dengan dalam kad besar apa. Itu ya. Rohana Yaakob, 41 tahun, anak jati Kelantan yang telah menceburi bidang perniagaan sejak zaman remajanya lagi. Akak warisan ni kita daripada turun-temurun kan. Lepas tu akak kita ni susah nak basi. Memang carilah sebab tiap-tiap tahu kan. Orang dah rasa macam orang beli sekali mesti repeat order balik lah. Datang hari-hari lah kan. Mesti cari macam orang belah luar pun cuti pun mesti cari. Itu lah. Akok ialah kuih tradisional Kelantan yang sentiasa mendapat sambutan dan pada setiap hari mereka mampu menjual antara 3,000 hingga 5,000 kuih akok. Kota Baru Kelantan dikenali sebagai bandaraya Islam, mempunyai banyak seni bina Islam yang menghiasi lanskipnya. Populasi penduduk Kota Baru dianggarkan lebih 500,000 orang. Ia mendapat julukan Serambi Mekah kerana menjadi pencetus kepada perkembangan pendidikan Islam, terutama pengajian di peringkat pondok. Sempena kehadiran Ramadan, Majlis Perbandaran Kota Baru dengan kerjasama pelbagai pihak menganjurkan solat tarawih terbuka di dataran stadium dengan tema Madinah Ramadan. Dekorasi berkonsepkan Timur Tengah seolah membawa pengunjung ke negara Arab. Pada hari pertama Ramadan, pelbagai persiapan pada peringkat akhir sedang giat dijalankan bagi membolehkan solat tarawih berjalan seperti yang dirancang, terutama di kemah utama yang dilengkapi alat penghawa dingin. Kalau dulu jarak perjalanan antara Kota Baru dan Kuala Lumpur memakan masa antara 10 hingga 12 jam. So bas tu akan bermula pada seawal jam 7 malam. So pada masa itu mungkin orang ramai tak sempat untuk solat tarawih di masjid. Maka pihak BKB melalui tika dan kemah yang disediakan dapatlah disediakan juga tempat untuk solat tarawih. Dan apabila benda itu berkembang semakin baik, maka kerajaan telah mengambil keputusan untuk memindahkannya di dataran stadium. Bertempat di dataran stadium, di sinilah diadakan solat tarawih sepanjang sebulan dengan dipimpin oleh imam dari Mesir dan juga imam tempatan. Difahamkan di sini mampu menempatkan seramai hampir 5,000 pengunjung pada setiap malam. Sepanjang sebulan, orang ramai boleh bertarawih di sini dengan pelbagai juadah disediakan percuma dan ini turut menarik minat pelancong luar untuk menyertai tarawih perdana ini. Selain pada tu, daripada Terengganu, KL, mari duduk di beberapa hari di hotel berdekatan tu biasa. Daripada Brunei, 10 orang peserta Brunei telah booking bilik hotel perdana untuk baca Al-Quran di sini. Nak target program
khatam 100 kali Al-Quran pada 16 Ramadan. Solat tarawih dipimpin oleh 2 imam dari Mesir yang turut digandingkan dengan beberapa imam tempatan. Saya setuju. Biar tiap-tiap negeri biar ada lagu ni. Cukup. Kerana rakyat boleh buat amal ibadat walaupun duduk Johor atau duduk Meniaga boleh mari dekat sini. Tempat pusat di stadion ni. Okey, mari tu sebab Madinah Ramadan ni dia lebih kurang serupa duk Mekah lah, Asia Barat ada. Maksudnya orang tak boleh pergi Mekah mari sini. Kata lebih kurang lah benda ni. Program Madinah Ramadan ini diadakan sejak beberapa tahun yang lalu. Berikutan sambutan yang menggalakkan setiap tahun, program diteruskan. Ketibaan Ramadan bukan sahaja sebagai bulan ibadah, malah juga bulan rezeki. Menjelang malam, perniagaan colek atau rojak campur tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Sebahagian besar penduduk Kelantan telah sebati dengan budaya menikmati colek selepas menunaikan solat tarawih. Colek ialah campuran pelbagai jenis bahan seperti ayam, ikan, ketam, sotong cucur dan sayur-sayuran yang dipotong dan dicampurkan dalam satu pinggan. Setiap hari, peniaga colek Tuan Fatimah, 64 tahun, bersama anaknya Rohani akan ke pasar segar di Kota Baru mencari bahan asas untuk dibuat colek. Menjelang 4 petang, Tuan Fatimah mula sibuk di dapur untuk menyediakan bahan tersebut. Semua bahan digoreng bersama tepung yang telah diadun dengan resepi tersendiri sehingga garing. Kebosan tak ada, tak jual. Lepas semayang baru tak jual. Lepas semayang tarawih? Lepas semayang, 9, 10 jual. Orang datang lah? Orang datang. Tapi kalau awal-awal tak buka lah. Sebaik sahaja selesai menunaikan solat tarawih, gerai colek yang terletak di Jalan Lundang, Kota Baru ini mula dibanjiri pengunjung. Mereka memilih bahan yang mereka gemari dan Rohani mula sibuk untuk menyediakan pesanan. Dia perlu pantas untuk menyediakan colek yang dipesan pelanggan, memandangkan lebih ramai pelanggan akan membanjiri gerai ini. Sepanjang Ramadan makanan seperti ini, yang ni dia panggil colek buah ataupun rojak buah. Yang ni yang famousnya ataupun yang masyhurnya colek campur ni. Ada ikan, ada ayam, ada sotong, dan memang sepanjang Ramadan ni cukup popular, menjadi kegilaan kebanyakan masyarakat Kelantan, khususnya selepas menunaikan solat sunat tarawih. Colek mungkin boleh disamakan seperti rojak Singapura atau mungkin pasembur jika di Pulau Pinang. Namun, permintaan colek hanya meningkat pada bulan Ramadan. Kebiasaannya dalam bulan puasa, mereka ini nak menjumpa kawan-kawan. Pada siang hari tak boleh. So, sebelah malam, mereka datang mencari sesuatu makanan yang spesifik. Kalau di Pantai Timur, Kelantan khususnya, colek merupakan suatu makanan ringan yang begitu popular. Berapa kali agak dalam sebulan puasa? Ada dalam 20 kali. 20 kali makan colek. Memang kerap. Apa tapi kelebihan dia? Kelebihan dia sebab malam-malam jadi kita boring ya. Boring jadi tak ada benda nak makan, keluar kedai minta order colek, kadang-kadang colek buah, kadang-kadang colek ayam. Jadi yang favourite saya colek ayam. Kami tidak menafikan pertemuan bersama rakan-rakan ketika menikmati colek ialah antara cara bagi mengeratkan silaturahim. Sebahagian pengunjung lain pula menjadikan colek satu makanan yang mempertemukan rakan-rakan lama yang mungkin pulang bercuti di kampung. Bila kita dah buka puasa, dah kenyang, so sekarang lepas tarawih, perut dah geda dah sikit. Colek ni untuk ilang muak.
Untuk ilmu muak sebabnya bila malam ni kita dah tak makan dah benda-benda yang heavy. Benda-benda yang berat. Sambil tu kita berkumpul untuk eratkan silaturahim antara satu sama lain. Colek pemangkin silaturahim dan pelerai rindu bagi yang jarang berjumpa. Kemeriahan menyambut Ramadan di negeri Cik Siti Wan Kembang amat dirasai sepanjang kami berada di sini. Bukan sahaja Ramadan sebagai bulan menggandakan amalan, tetapi juga menggandakan rezeki dan merapatkan ukhuwah. Satu pusat aktiviti dakwah dan budaya. Sebab kita nak garakan mereka yang bukan beragama Islam duduk sekali dengan kita. Dengan itu, mereka nampak itu Islam yang sebenar. Seni binanya unik menongkah arus kebiasaan. Merahnya garang, namun tempatnya mendatangkan ketenangan buat jemaah. Masjid Cina Ipoh, lambang Islam universal melalui seni binanya. Ini kisah 3 saudara seagama membanting tulang menjaga kesucian masjid dan menyebar keharmonian Islam. Dari jauh mungkin ramai tidak menyedari bahawa bangunan ini ialah sebuah masjid. Masjid Muhammadiyah tersergam indah, kaya dengan ciri seni bina Cina. Jumaat penghulu segala hari bagi umat Islam. Ahli khariah masjidnya sibuk bersiap untuk keselesaan jemaah ketika solat Jumaat nanti. Muhammad Musyakirin Tien atau lebih dikenali sebagai Amin antara warga masjid yang sibuk mengemas. Dia antara sebilangan warga Cina Muslim yang menumpah bakti di sini. Datuk Dr. Fazli Chia merupakan pengerusi jawatan kuasa khariah masjid. Beliau antara individu yang terbabit dalam menentukan konsep masjid ini semasa awal pembinaan. Baginya, Masjid Muhammadiyah dibina dengan tujuan tersendiri. Mula-mula ada tanya ke orang Muslim tu, bolehkah saya solat di ini nampak macam toko. Seni banner tidak sepatutnya terhad kepada satu desain saja. So ini pun satu eye opener, satu membukakan minda orang Islam juga. Itu satu tujuan kita juga. Sidang jemaah yang budiman, marilah kita berusaha melakukan perubahan sepenuh Ramadan pada tahun ini. Jika selama ini kita tidak pernah melakukan qiyamul lail. Masjid Muhammadiyah boleh menempatkan kira-kira 1,300 jemaah pada satu masa. Masjid ini siap dibina sekitar tahun 2013. Ia dibina di atas tapak masjid lama dengan kos pembinaan sebanyak 4.2 juta ringgit. Konsep seni binanya yang unik mendapat inspirasi daripada sebuah istana terkenal di negara Tembok Besar. Seni banner ini bukan ikut masjid, sebenarnya kita ikut Forbidden City dia punya seni banner. Yang ni tujuan dia untuk menjelaskan kepada masyarakat kita yang berbilang kaum bahawa Islam adalah universal. Okey, kalau kita tengok satu lagi keistimewaan dekat Masjid Cina ni adalah daripada segi
motif seni bina dia juga. Ya. Seperti saya tengok dekat sana Datuk, kebiasaannya di negara China bunga dia lain. Dia bunga lain, dia pakai national flower itu. Tapi kita menggunakan bunga raya. Ya, kita gunakan bunga raya walaupun yang tu atap dia import daripada China, tapi design dia adalah ikut bunga raya atas permintaan kita lah. Menurut Datuk Dr. Fazli, inilah pertama kali warga Cina Muslim diberi peluang untuk mengendalikan masjid di Malaysia. Kali pertama di negara ini, sebuah masjid di Bengkerusi. Bengkerusi ialah ada seorang Cina Muslim. Sebab itu saya sangat menghargai belantikan kita oleh MAIP, Majlis Agama Islam Perak, untuk kita menguruskan. Muhammad Hafiz Eng berkhidmat sebagai timbalan pengurusi masjid. Dia bertanggungjawab merangka aktiviti tahunan masjid bagi menyemai semangat muhibah antara saudara Muslim dan juga bukan Muslim. Kita tak mahu, orang kata tak mahu berhenti buat program. Kerana bila dia berhenti, kita akan jadi sejuk. Dan tim kita pun, ia akan hilang semangat. Satu kena selalu on. Itu sebab orang kata, dakwah itu 24 jam. Tak ada masa nak berehat. Apa tu nak berehat, itu di akhirat nanti baru betul-betul berehat masa itu. Bantuan sumbangan ikhlas kepada saudara Muslim yang memerlukan antara aktiviti rutin pihak masjid. Sumbangan daripada dana masjid ini disalurkan tidak hanya kepada saudara Muslim, tetapi juga kepada orang bukan Islam yang memerlukan. Perasaan kita menolong orang lain, perasaan kita mendapat rezeki banyak berbeza. Dari segi keseronokan, bila kita dalam menolong orang, memang kita rasa macam sangat seronok. Memang kita dapat rezeki banyak pun seronok juga. Tapi keseronokan itu berbeza sikit dengan ni. Kalau tak percaya, cuba kita tengok dulu. Buat kebajikan dulu. Tolong orang betul-betul susah dulu. Tengok, baru kita boleh merasa. Tak cuba, mana nak tahu. 30 minit sebelum waktu berbuka puasa, perkarangan Masjid Muhammadiyah sudah mula meriah. Persiapan berbuka giat dijalankan oleh ahli hariah masjid yang bertugas. Istimewanya di sini, jiran tetangga bukan Islam juga dijemput untuk berbuka puasa bersama. Sebab kita nak dedakan Islam pada mereka. Kita nak bagi hubungan kita dengan mereka rapat. Kita nak bagi mereka merasa salah orang-orang Islam berpuasa. أشهد أن لا إله إلا الله. Amin Tien mula mengenali Islam sejak tahun 1997. Kini berusia 42 tahun, setiap kali waktu cuti, dia akan sering ke masjid untuk meluangkan masa. Isterinya Roslina Hamid menjadi peneman setia Amin yang turut sama menumpah bakti kepada masjid. Bagi Amin, ini salah satu cara dia mengeratkan hubungan kekeluargaan antara dia dan isteri. Kita selarangnya satu family, kita tak mau bagi orang cakap apa. Kalau kita kerja sama-sama, kita akan rasa kita kasih sayang kita lagi kukuh. Sebab kita semua bekerja sama sekali. Amin memegang jawatan sebagai setiausaha di sini sejak tahun 2016. Meskipun sibuk dengan urusan kerja, hampir setiap hari dia akan cuba mencuri masa untuk datang ke masjid. Saya fikir kita kerja, selain daripada kerja, kita tak ada itu malamat. Jadi saya nak korbankan masa saya sikit demi agama. Jadi saya nak usahakan, nak membuktikan saya boleh. Masjid Muhammadiyah juga menyediakan kelas istimewa buat saudara baharu yang berbangsa Cina.
Kelas tafsir Quran berbahasa Mandarin sering diadakan di sini pada hari Minggu. Setengah antara orang-orang Cina yang masuk Islam, mereka tidak pandai bahasa Melayu. Kadang-kadang mereka langsung tak boleh bercakap, tak boleh faham. Sebab itulah kita perlu kelas ini untuk membantu mereka. Sebab Islam, bila masuk Islam, ya tak semestinya kita kena tinggalkan bahasa kita. Setiap kali hari Ahad, kelas bahasa Mandarin juga dibuka untuk semua jemaah yang berminat. Sesi pengajarannya ialah percuma. Usaha untuk memaparkan keindahan Islam tidak terhenti di sini. Masjid Muhammadiyah kini dalam perancangan untuk masuk ke fasa kedua pembinaannya. Kita nak buat fasa kedua, satu pusat aktiviti dakwah dan budaya. Sebab kita nak rakan ya mereka yang bukan beragama Islam ya duduk sekali dengan kita. Dengan itu mereka nampak itu Islam yang sebenar. Berkhidmat di rumah Allah sepanjang Ramadan, biarpun penat tetapi memberi kepuasan buat Amin dan rakan khariah yang lain. Saya rasa syukur Alhamdulillah. Hati saya pun tenang. Kadang-kadang bukan kata apa kan. Setiap hari kita nak tidur punya masa pun orang kata dalam mungkin 4 hingga 5 jam saja. Tapi kita rasa bersyukur. Sebab kita boleh kata berkhidmat dengan Allah dan juga untuk masyarakat. Jemaah-jemaah datang sini, dia makan, dia seronok. Kita hati lagi seronok. Islam agama bersaudara. Usaha mengharmonikan masjid secara tidak langsung mengeratkan lagi ukhuwah sesama warga khariah masjid. Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhibah. Akmal mula mengidap penyakit diabetes ni sejak umur 8 tahun lagi. Waktu berbuka puasa semakin hampir. Namun, bagi Akmal Alif Muhammad Azhan, dia mempunyai rutin yang agak berbeza setiap kali tiba waktu makan. Berusia 18 tahun, dia menghidap kencing manis atau diabetes jenis 1. Mengidap penyakit diabetes ni sejak umur 8 tahun lagi. Sekarang dah kira 10 tahun dah masuk umur 18 kan. Anak bongsu daripada 4 beradik, Akmal membesar sihat seperti kanak-kanak lain. Tiada sejarah penyakit diabetes dalam keluarganya. Namun pada usia 8 tahun, dia mula menunjukkan simptom penyakit tersebut. Ini termasuklah berat badannya yang susut dengan mendadak. First tu macam hilang selera makan and then kurus kering sampai mak ayah pun cakap macam apa orang kata rangka hidup berjalan. Bila waktu malam tak boleh tidur, asyik nak minum, dahaga. Lepas tu kan kejap lagi pergi buang air. Saya tengok jamban waktu ni bila dia buang air kecil. Memang ada semut urung bol tu. Pada peringkat awal, ibunya Zuraini Ahmad menganggap masalah yang dialami Akmal bukanlah sesuatu yang serius. Tetapi keadaan Akmal semakin hari semakin lemah. Yang ketara dia bila nak turun tangga. Turun tangga tu terlampau lemah sampai nak jatuh. Jadi kami berdua pun pergilah ke klinik. Bila kami pergi ke klinik, Dr. Saujana tu ceklah darah dia menggunakan glukometer tu. Bila doktor tu bagi tahu, dia kata, "Makcik dah tak boleh baca." Kenapa?
Dia kata dah high. Akmal berada di hospital selama 2 minggu untuk menstabilkan kandungan glukos dalam darah. Ketika itu, bermulalah hidupnya sebagai penghidap diabetes. Pusat Perubatan Universiti Melaya. Kami bertemu dengan Profesor Datuk Dr. Ikram Shah Ismail, pakar perunding endokrinologi yang juga Presiden Persatuan Diabetes Malaysia. Menurutnya, statistik pesakit diabetes di Malaysia amat membimbangkan, iaitu sekitar 17%. Angka ini dijangka meningkat sehingga 22% pada tahun 2020. Tambahnya, antara faktor utama diabetes ialah kegemukan dan gaya hidup tidak sihat. Diabetes satu keadaan di mana paras gula dia tinggi, dan oleh kerana paras gula ini tinggi menyebabkan kerosakan yang berlaku kepada organ-organ di dalam badan kita. Sel dalam badan kita memerlukan glukos untuk mengeluarkan energi, dan untuk menggunakan glukos mereka memerlukan insulin. Pankreas ialah organ yang bertanggungjawab dalam menghasilkan insulin dalam badan. Insulin membolehkan glukos masuk ke dalam sel-sel dalam badan kita untuk dijadikan energi. Diabetes berlaku bila berlaku kekurangan insulin ataupun insulin itu kurang berkesan ataupun kebal kepada kesan insulin. Bila ini berlaku kesan insulin sudah berkurangan, glukos tidak dapat memasuki sel, glukos yang tinggi akan berada dalam darah dan ini menyebabkan diabetes. Maimunah Abdul Munir, penghidap diabetes jenis 2 yang kini mengambil suntikan insulin 2 kali sehari. Dia juga mengalami kegagalan buah pinggang. Saya mengidap diabetes sejak saya mengandung anak yang ketiga, iaitu dalam tahun 97. So, saya hidup seperti biasa. Apa benda-benda yang saya nak makan, saya makan. Cuma saya kawal dengan ubat lah. Last kali dah terlampau banyak makan ubat. Doktor minta saya, nasihatkan saya supaya ambil injection insulin lah. Mula-mula takut jugalah kan. Diabetes jenis 2 seperti yang dihidapi oleh Maimunah lazimnya berlaku kepada golongan dewasa, namun golongan muda tidak terkecuali. Hari ini Maimunah bertemu dengan Profesor Ikram untuk mendapat nasihat dalam berpuasa. Menurut Profesor Ikram, terdapat segelintir pesakit diabetes yang tidak digalakkan berpuasa kerana mungkin memudaratkan kesihatan. Namun melalui pengalamannya, kebanyakan pesakit ingin terus berpuasa walaupun telah dinasihatkan sebaliknya. Menyentuh mengenai komplikasi diabetes, Profesor Ikram menerangkan bahawa ia boleh menyerang salur darah dan menyebabkan masalah seperti serangan jantung, strok, buta dan gangren. Diabetes adalah satu penyakit yang boleh menyebabkan komplikasi yang mengakibatkan seluruh badan kita. So ia bukan setakat hanya gula yang tinggi saja, tapi juga kerana komplikasi ini boleh membawa mobiliti yang tinggi kepada pesakit tersebut. 20 tahun menghidap diabetes, Maimunah yakin dia mampu meneruskan ibadah puasa dengan sempurna dengan nasihat pakar. Ada klasifikasi pesakit diabetes yang berisiko tinggi jika mereka berpuasa. Mereka ini terpaksa adalah mereka yang kawalan diabetes mereka amat teruk, iaitu HbA1c lebih daripada 9.5%, wanita yang mengandung yang mengalami diabetes dan mereka yang mengalami renal failure. Kebiasaan orang lain lah. Biasanya orang kalau berbuka kan dia makan lebih. Diabetes kalau boleh cuba elakkan. Beginilah rutin Akmal setiap kali sebelum waktu makan. Dia perlu memastikan kandungan glukos dalam darahnya sentiasa dalam keadaan stabil. Diabetes type 1 ni, jenis 1 ni orang kata pankreas tu dah tak berfungsi langsung. Maksudnya pankreas tu dah mati. And then apa yang perlu saya buat bergantung pada insulin yang saya cucuk tu je lah. Setiap 4 kali sehari, kemudian sebelum nak makan tu pun kena cek darah. Insulin ini menggantikan tugas pankreas Akmal yang tidak berfungsi lagi.
Sejak 10 tahun lalu, dia menyuntik insulin 4 kali sehari. Tekad untuk terus berpuasa pada bulan Ramadan, Akmal perlu mengubah jadual suntikan insulin dan mengurangkan kekerapan kepada 3 kali sehari atas nasihat doktor. Namun, dia berhadapan dengan risiko seperti kekurangan glukos dalam darah atau hypoglycemia. Jika ini berlaku, dia perlu buka puasa kerana komplikasi yang mungkin berlaku boleh mengancam nyawa. Saya redha. Dan saya minta doa kepada Allah supaya dia sembuh. Macam mana Cik lihat masa tu Akmal pada usia 8 tahun mungkin dia masih terlalu muda kan nak faham apa yang berlaku dia. Pada usia tu dia memang tak faham. Dia tanya dengan saya, kenapa mak asyik cucuk je? Asyik makan cucuk. Kenapa? Saya kata, itulah. Sekarang Akmal, awak dah ada penyakit diabetes. Jadi kalau boleh awak dengar nasihat doktor, dengan nasihat mak bapak. Sejak anaknya menghidap diabetes, Zuraini lebih berhati-hati dalam menyediakan juadah. Akmal perlu mengamalkan pemakanan sihat dan mengawal pengambilan karbohidrat untuk memastikan kandungan glukos dalam darahnya sentiasa terkawal. Secara tidak langsung, semua ahli keluarganya turut mengamalkan diet sihat. Saya ada seorang dietitian, nama dia Doris. Setiap kali saya rasa macam saya ada masalah dalam menyediakan makanan, saya akan call dia. Dia yang selalu bagi saya tips macam mana nak menseimbangkan makanan. Lebih-lebih karbohidrat lah. Sebab karbohidrat tu nanti dia akan jadi gula kan. Semua pesakit diabetes dinasihatkan supaya consult doktor mereka untuk mendapat nasihat bagaimana untuk menukar atau modify treatment dia untuk membolehkan pesakit itu berpuasa dengan selamat. Sepanjang hayat bergantung kepada suntikan insulin, Akmal menerima ketentuan ini dan tidak menjadikan ia penghalang untuk hidup seperti remaja lain. Sebagai seorang pesakit diabetes macam saya ni, orang kata dah mengidap 10 tahun. Jadi macam benda tu semua saya dah tahu dah. Tak adalah tahu sangat, tapi sedikit tu bolehlah. Jadi macam tak ada masalah lah pada bulan puasa ni untuk saya puasa kan. Keluarga menjadi tulang belakang kepada Akmal dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang pesakit diabetes. Sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi, yang turut diiringi dengan doa, memberi semangat kepada Akmal untuk berjaya dalam pelajaran demi masa depan yang lebih cerah.